Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 2 dan 3 hari bulan Januari 2021 telah diadakan satu program memasyarakatkan seni di Sungai Besar, Selangor. Program ini adalah ihsan daripada Balai Seni Negara. Ikuti perbualan saya dengan penganjur dan juga peserta dalam program ini, serta beberapa sedotan daripada event yang telah berlaku pada masa tersebut. Ikuti seterusnya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. So bersama saya sekarang ialah saudara Raja Nizam ya. Ya. Okey. So Raja Nizam ni adalah organizer ataupun perancang untuk bengkel kita pada hari ini kan. Ya. Itu bengkel daripada bengkel yang di bawah naungan balai lah ya. Ya. So saya nak tanya, macam mana idea saudara Raja dapat untuk mengadakan di Sungai Besar ni? Oh ya, sebenarnya kita telah merancang beberapa tempat lah, tapi disebabkan tema kita memasyarakatkan seni tu, jadi kita cuba mengambil apa tu orang kata kita merancang untuk melibatkan masyarakat setempat di kawasan perkampungan. Kita tengok anak-anak di bandar dia terdedah dengan kegiatan, banyak kegiatan. Bila kita buat bengkel-bengkel di galeri, mereka akan datang. Mereka mampu membayar yuran, tetapi kita ingin mengembangkan seni ini bukan di bandar saja, tapi di luar bandar. Jadi sebagai satu cara untuk mengembangkan dan memasyarakatkan seni ini, kita memilih Sungai Besar sebab kawasan ni kita berada di Sawah Bendang homestay, dikelilingi dengan sawah padi yang sedang menguning ni. Dijangkakan akan dituai pada 10 hari bulan Januari ni. Jadi kalau kita tengok padi-padi tu sekarang semua sedang menunduk. Kalau kita perhatikan banner yang ada di depan tu, kita cakap ikutilah resmi padi. Makin berisi, makin tunduk, makin berisi. Jangan kita ikut resmi, lalang makin tinggi, makin menjulang. Jadi apabila kita memilih Sungai Besar ni, kita mengambil pengajaran juga daripada rasmi padi itu tadi. Apabila kita sudah menjadi orang yang hebat, jangan kita lupa dengan orang yang di bawah. Sebab itu kita mengembangkan dan memasyarakatkan seni ini di perkampungan sesuai dengan inisiatif Balai Seni Negara yang membuat program Rural Art Experiential, bermakna pengalaman seni di pedalaman, di luar bandar, di perkampungan dan sebagainya. Sebab itulah Sungai Besar ni kami pilih. Okey. So soalan saya yang kedua ialah kenapa saudara Raja fokus pada aktiviti cat air sekarang? Okey, sebenarnya cat air ni bukanlah satu medium yang paling senang. Dia sebenarnya medium yang paling susah sekali untuk kita kawal. Dan cat air ni juga adalah bukan medium yang ekonomi. Dia melibatkan belanja yang besar juga. Kalau kita dah siap karya, kita nak frame dan sebagainya. Tetapi cat air ini adalah sinonim dengan asas lukisan kepada kanak-kanak. Kadang-kadang dulu masa kita kecil-kecil, kita didedahkan dengan poster colour. Dia punya opacity dia tebal dan sebagainya. Tapi bila kita bagi kanak-kanak dengan cat air, kita bagi anak-anak dengan cat air, mereka selesa menggunakan cat air. Sebab apa? Air dan warna tu macam datang daripada Allah sebelum jadi. Air datang ni sekarang ni tak ada air hujan, kan. Jadi senang. Kalau kita nak menggunakan oil painting, nanti dia jadi lebih susah, lebih apa orang kata tu, banyaklah nanti kelecahnya dengan sebagainya, kotor. Jadi kita biarkan mereka buat benda yang senang dulu. Soalan saya ketiga terakhir, apa harapan saudara Raja setelah habis kami di sini mengharapkan anak-anak ni akan terus apa orang kata tu, meneruskan momentum dia bergiat di dalam seni.
Walaupun kami tak ada, nanti mereka akan terus dapat meneruskan perjuangan mengembangkan seni, bercerita dengan kawan-kawan dia, kongsi pengalaman mereka selama 2 hari yang mereka dapat daripada apa yang kita ajar. Dan mungkin di masa-masa akan datang, kita akan datang lagi berdamping dengan diorang, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak saudara. Okey. Sebenarnya saya kita baru jumpa kan? Ya. Sebenarnya nama sebenar siapa? Nama saya Syafuddin Habib. Benar Habib. Dah berapa lama dah sebenarnya terlibat dengan melukis ni? Tahun 80-an dah saya rasa. Ya. Masa tu kami di Masjid India. Oh, Masjid India. Sama dengan siapa lebih masa tu? Masa tu Aris Aziz. Aris. Lagi Salih Dawam. Salih Dawam masa tu juga? Ya. Raja Muhammad. Raja Muhammad. Arwah Johari Alias. Okey. So maknanya memang dah lama lah. Tapi media apa yang pakai dulu? Memang saya watercolor lah. Ya. Watercolor. Sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Okey, saya rasa tu bagus lah. Tapi rumah kat sini ke mana? Rumah saya sini. Ya. Di Sungai Besar ni lah. Besar ya. Bagus lah tu. So macam mana agaknya program ni? Program ni bagus sebenarnya. Kita mendidik anak-anak kan. Supaya menjadi pelapis. Supaya dia orang dapat tahu. Ya. Jadi bagi saya lah, program macam ni sepatutnya kita teruskan lah, sentiasa ada tiap-tiap tahun ke bulanan ke kan. Jadi supaya tak kata orang di sawah ya, di sawah homestay. Di sawah Bendang homestay. So sebenarnya program ni macam mana dapat saudara maklum? Pada saya sepatutnya benda ni dah lama kita gerakkan lah. Sebab ini memang paling berkesan lah untuk meningkatkan anak-anak ataupun rakyat merasa seni itu, apakah yang seni itu boleh buat kepada kita semua. Seni ni ataupun aktiviti begini ni akan membuatkan kita rakyat lebih menghargai, appreciate dengan gerak-gerakan kesenian, dan juga membuatkan kita ni lebih berhati ataupun berhati mulia ataupun hatinya lebih halus, dan juga mungkin membuatkan kita lebih erat silaturahim secara secara terapi lah, macam terapi jugalah. Dan ini sepatutnya dah lama kita buat ataupun kita dah, tapi alhamdulillah sekarang ni kita mula satu permulaan tu. So saya rasa inisiatif balai untuk memasyarakatkan seni itu kepada orang ramai itu dah patut mula lama dah kan. Tapi mungkin masa itu dia orang ada program-program lain lah ya, seperti mungkin sekarang baru nak boleh bawa pentadbiran baru tu kita tak tahulah kan. Tapi bagaimana kalau dulu kita buat dengan pelukis je, tapi sekarang ni dengan budak-budak pula. So perbezaan tu boleh bawa kesan ke tidak? Kita memang seharusnya daripada anak-anak ni kita bajakan ataupun kita pupuk dengan satu semangat menghargai karya, kreativiti. Jadi kita akan melahirkan masyarakat yang lebih kreatif, dan kreativiti ini akan membuatkan kita tu lebih cemerlang, lebih ke depan, lebih memikirkan yang positif lah. Dan ini memang saya kata tu sebagai pelukis kita harus sama-sama lah terlibat memasyarakatkan. Saya nak tanya ya. Selama ni kalau kita lihat pelukis tu dengan masyarakat tu macam ada gap lah, ada macam terpisah kan. Seolah-olah macam pelukis tu macam tak sangat memberi sumbangan, seolah-olah macam tak beri sumbangan kepada masyarakat kan. Tapi apa kata kalau ada pelukis tu kita terlibatkan dalam program pendidikan di sekolah pula. Kan kita ada lalu program artis in school dan sebagainya kan. Selama ni kita ada dengar macam program yang sekarang ni dibuat oleh Cendana kan. Ya, betul. Tapi kenapa boleh tak rasanya macam balai libatkan lebih ramai lagi pelukis-pelukis lain pula? Sebab
sekarang ni kita nampak macam kerajaan pun ada seolah-olah memberi dana untuk menggerakkan kreatif industri, kan? So macam mana rasanya? Boleh ke pelukis terlibat dengan kalau ada program artis expo? Bila kita harus serius lagi lah. Maknanya pelukis-pelukis pun sebenarnya pelukis-pelukis hanya bukan sekadar sebagai seniman yang melukis untuk melahirkan karya, tapi juga kepada masyarakat, ke sekolah kita pergi dan kita kembangkan minda kreatif ni kan. Jadi ini memang mungkin sebelum ni proses melalui proses sebelum ni pelukis menjatikan dirinya, menaikkan atau menguatkan ekonomi apa semua ni, ekonomi diri sendiri apa. Sekarang ni dah sampailah masa kita ni boleh lega untuk mengembangkan kepada sekolah-sekolah dengan cara yang lebih berkesan, serius, teratur, berkesan kepada. Sebab saya rasa kalau negara lain lah ya, negara lain selalu cakap pasal perkembangan ekonomi melalui kreatif industri. Tapi kreatif industri seolah-olah macam negara kita tumpu kepada penyanyi, pelakon dan sebagainya. Seolah-olah macam pelukis seni visual itu macam tak begitu menyerlah kan. Tapi sebenarnya pelukis pun ada juga peranannya. Contohnya macam kita hari ini terlibat dengan kanak-kanak yang secara tak langsung terlibat dengan pendidikan lah. So mungkin apa kata kalau masa depan kita syorkan balai buatkan aktiviti ataupun libatkan ramai lagi artis dalam arena pendidikan di sekolah pula. Maknanya dia boleh ambil artis, bayar artis mengikut masa-masa tertentu untuk menolong mengajar. Bukanlah mana guru tak boleh mengajar, tapi menolong untuk menaikkan lagi tu. Program macam itu macam mana? Itu sepatutnya kita ala-alukan lah. Sebab sebagai tambahan secara profesional. Jadi guru-guru ni mengajar asas. Jadi yang selebihnya yang lebih kepada pelukis ni lebih kepada yang lebih ke tengah ataupun lebih realiti lagi. Sebab karya pelukis seniman ni mempunyai proses yang harus kita beritahu kepada anak-anak. Dan juga seni kreatif ni kan, kalau kita boleh macam anak-anak kita bina dia punya appreciation kepada seni, mengenal seni melalui apakah peranan peseni tu. Kadang-kadang kita mengajar teknik melukis anak-anak yang diajar oleh guru-guru, itu adalah satu sebahagian daripada antara asasnya. Jadi kita ni pelukis ni kita menceritakan pengalaman kita. Tapi kita tidaklah mengambil peranan cikgu. Bagi saya kalau kita ambil peranan cikgu tu nanti terlalu sangat kita punya apa. Jadi kita bagi cikgu tu membawa peranannya dan kita menambah dengan pengalaman-pengalaman kita dan ke mana kita membawa seni kreatif, seni halus sini sebenarnya. Jadi anak-anak tu kan sekurang-kurangnya mereka akan timbul apresiasi kepada seni karya dan mempunyai minda yang lebih kreatif, yang mana dia tidak putus akal jika berlaku apa-apa perkara, dia lebih kreatif lah. Sebab bagi saya kreatif itu penting dalam satu masyarakat. Kalau kreatif kita boleh menjana macam-macam sumber untuk menaikkan ekonomi kita lah, negara. So secara tak langsung saya rasa kita harus cari idea baru untuk menunjukkan bahawa artis tu ada peranan dalam pembangunan masyarakat lah. Pada saya artis itu merupakan macam peran mencetus. Jadi kalau cetusan datang, insya-Allah yang lain tu akan lahirlah kata tu. Apa-apa idea akan lahir insya-Allah. Dan peran artis tu harus kita berikan kepada pelukis itu peluang untuk melahirkan ataupun mengadakan idea-idea ataupun apa-apa yang boleh menjadi manfaat kepada semua. So saya rasa program pada hari ini mungkin bukanlah satu permulaan, satu cara untuk kita mencari idea-idea baru lah ya. Idea baru dan juga insya-Allah kita mudah-mudahan dengan kita bersungguh-sungguh buat ni consistently kan, orang akan nampak dan orang akan respon insya-Allah. Dan terima kasihlah kepada yang mana yang menggarap memberi kita peluang untuk sama-sama dengan masyarakat. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ni kena pakai ni lah, pasal ni pakai mask. Kalau saya tunjuk dalam sosial media kan orang kata saya tak pakai mask. Okey. Bukan? Okey.
Boleh kenalkan diri siapa dia? Nama saya Dilaila Abdullah. Saya mengikuti program ni yang dianjurkan oleh Balai Seni selama 2 hari lah. So, macam mana boleh tahu program ni? Program ni diwar-warkan dalam grup WhatsApp untuk kumpulan pelukis-pelukis yang ambil bahagian dalam pameran Cak Ayah Antarabangsa baru-baru ni di Langkawi. Jadi saya berminat lah nak mengambil bahagian sebab saya lebih kepada ingin menambahkan ilmu pengetahuan mengenai lukisan lah, dan supaya dapat berguru dengan guru-guru seni yang lebih veteran, lebih senior, seperti Cik Makmur dan juga Abang Man lah. So, macam mana tengok budak-budak ni? Budak-budak ni nampak setengahnya memang berbakat semua jadi. Sebab saya nampak ada beberapa orang yang mempunyai teknik melukis yang sangat menarik perhatian. Dari segi campuran warna dan sebagainya tu nampak sangat hidup dan tidak kaku. Contohnya macam warna hijau bukanlah flat hijau semata, tapi ada bercampur kuning sikit, hijau muda, hijau tua, jadi nampak hidup di situ. Walaupun hanya nak melukis daun kelapa. Dan ada juga yang pada saya mempunyai idea, maknanya dia tahu apa benda yang dia nak buat, in terms of maknanya dia dapat memvisualkan benda tu dalam kepala dia. Dia boleh tahu dia punya tone benda tu macam mana, ada shadow dekat mana bahagian terang. Jadi ini something yang pada saya memerlukan lebih praktik dan juga pengetahuan lah untuk dia nak dapatkan ilmu macam tu, bukannya sekadar dia datang kelas 1 hari 2 hari. Yalah. Dia memang betul-betul berminat dan dia tahu benda tu. So maknanya program ni memang baiklah untuk budak-budak ni. Sangat baik sebab kita beri kemudahan awal kepada mereka untuk menambahkan pengetahuan dalam seni, dan mana tahu kan mungkin ini adalah dia punya pathway, laluan kerjaya mereka pada masa hadapan untuk mencapai sesuatu dalam bidang seni. So saya rasa saya tanya ringkas-ringkas tu nak dapat apa feedback, apa macam mana pandang lah ya. Jadi saya komposkan nantilah. Ya. Okey. Terima kasih banyaklah. Okey, sama. Umur saya 9 tahun. Darjah 3 Muhammad Syarul Amirul Hafizul. Dari sini kan kampungnya apa nama kampungnya? SK Parit 6. Macam mana boleh datang hari ni? Apa beritahu? Masa tu mak cakap ada pertandingan melukis tanah air. Saya pun ikut. Saya pun nak sekali. Cuti sekolah ni buat apa? Di rumah je lah, lukis-lukis warna-warna. Di TV. So hari ni macam mana? Rasa? Seronok? Suka, seronok. Sampai kawan. Cakap. Nama adik siapa? Datang sini dengan siapa? Yang masuk bengkel berapa orang? 3 orang. Siapa tu? Ahmad Zahid dengan saya. Ada 3 orang. Yang 2 orang tu adik awak lah. Umur berapa? Saya 14. Adik yang 2 lagi? Umurnya 12 tahun. 12. Yang orang yang kecil tu? 9. Pula ingat awak datang sini sebab apa? Minat lukis ke atau saja ada kawan-kawan ke? Ayah yang masuk. Ayah sudah masuk. Kenapa ayah sudah masuk? Kita melukis. Awak suka dah melukis? Suka? Kalau dalam 10 tu, kalau 10 tu awak sangat suka, 1 tu awak tak suka, berapa awak punya? 10. Anda sangat suka lah. Suka sangat lah. Apa yang beritahu datang sini? Ayah. Ayah. Hari ni hujan lebat.
Awak naik kereta Awak hujan lebat katanya awak malas nak bangun. Tadi macam mana? Awak rasa malas ke nak datang ke tadi hujan lebat tu kan? Rasa datang Malam pun dah datang kan? Terus seronok lah. Okey. Okey. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Okey, saya tanya ya. Siapa nama tadi? Fidahani. Fidahani daripada Paling sekolah kat Syalam. Syalam. Maknanya sekarang cuti sekolah lah. Balik kampung. Berapa lama dah cuti? Sebulan dah. Sebulan dah. So sebulan duduk kat rumah buat apa? Tengok TV. Tengok TV je? Ada melukis-lukis? Ada juga melukis. Ya. So macam mana? Ini ikon je. Oh, ini ikon dia. Ini ikon ni macam mana dapat idea ni? Dah saya dapat ilham dekat kedai, banyak-banyak kedai ada lukisan ikan ikon. Lepas tu saya tidur dekat rumah. Dekat rumah saya try lukis. Lepas tu saya tunjuk kat umi saya. Umi saya cantik. Lepas tu umi saya ambil gambar, hantar dekat kawan-kawan. Semua kawan cantik. Maknanya ada lah ikan tu kat rumah? Tak. Tak ada? Tak. Okey. So sekarang hari ni nak warna, nak siapkan lah. Siap lah ya? Dah. Okey. Baguslah tu. Siapa daripada ni? Tak nak bagus. Tak nak lukis macam ni lagi. Penat. Ya? Okey. Kita penting. Okey, kalau aku nak tidur lukisan ni kat saya. Muhammad Ashraf bin Muhammad Sadli. Kita ada juga. Bila lepas sikit tu cuba kamu baca apa saya tulis. Saya bangga tak? Muhammad Adam Daniel. Oh, Mr. 97. Sudah. Mr. 93. Okey, Mr. 93. Sejuk nama mak bagi nama Siti Khadijah. Silakan Siti Khadijah. Binti Abdul Wahid. Dan adiknya Nur Aisyah. Itu kakak, adik. Kembar. Jemput. Adalah dengan ini diperakui bahawa anda adalah seorang pejuang seni. Rendah diri saya menjemput Puan Alizah binti Abdul Wahab. Puan Alizah jemput Puan Alizah. Puan Alizah ni dia dekat sikit. Dia ambil duduk lah. Cuba buat. Saya jemput Puan Rohani binti Haji Ibrahim. Saya jemput Puan Ainon binti Abdul Aziz. Dia tak sampai kalau dia nak
Dapat susah juga Okey. Kita jumpa Puan Norma binti Sabri. Puan Norma. Oh, Puan Norma kita alhamdulillah. Baru saya tahu nama dia. Saya tunggu je dia tak tahu dia. Berkat Allah temukan kita.